Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين قائد الدعاء في المجاهدين خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أما بعد لله تعالى. Yang saya hormati Tuan Imam, yang saya hormati muslimin, muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah sama-sama saya dan tuan-tuan berada dalam rumah Allah, berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan barakah dalam majlis kita, menerima amalan ketaatan kita, memberikan kefahaman para anbiya dan rasul untuk beramal dengan tuntutan Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sambung tafsir Al-Munir juzuk 1 karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaih. Kita sampai pada muka surat 174. Ujung 173 tu kita dah sentuh. Ya. Tajuk masih lagi berkenaan dengan 10 nikmat Allah kepada Bani Israel, tapi kita dah masuk ke penghujung perbahasan, iaitu pada menyatakan fiqhul hayah wal hukum, pedoman hidup dan hukum hakam. Ya, kita sampai yang ujung. Jadi para ulama menistinbat, ya, apakah ketetapan hukum, apakah ketetapan yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diambil pengajaran dalam kehidupan. Jadi kita baca ayat dia, mudah-mudahan Allah Taala memberkati majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ كُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تنسوا في الأرض مفسدين. Sadaqallahul Azim, ayat 55 hingga 60. Jadi kita masuk teruslah. Muka surat 174. Berkatalah Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaih, di samping itu segala nikmat yang diberikan kepada kaum Yahudi adalah untuk menarik mereka agar mengikut jalan yang lurus. Ya. Segala nikmat yang tercatat dalam ayat ini dan ayat yang sebelum ini, tujuan dia ialah untuk targhib, galakkan supaya orang-orang Yahudi ini mengambil pedoman, ya, supaya menjunjung, menyambut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Banyak nikmat, ya. Kalau di sini dinyatakan 10 nikmat, ya, maka satu persatu kesemuanya mendorong mereka insaf, muhasabah diri untuk beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang juga dinyatakan dalam kitab Taurat yang menjadi pegangan mereka, pegangan datuk nenek moyang mereka, serta membersihkan mereka daripada kesalahan yang telah dilakukan dengan cara bertaubat. Ada nikmatnya, antaranya tujuan dia supaya Allah Subhanahu wa taala memberi ruang kepada mereka untuk bertaubat dan Allah Taala terima taubatnya. Apa yang paling besar adalah kesalahan mereka syirik kepada Allah, mengambil anak patung ijlah, ya, hasil daripada perbuatan jahat As-Samiri, dan kemudiannya apabila timbul rasa keinsafan dalam diri mereka setelah diperingatkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, mereka memohon kepada Nabi Musa supaya berbunajat kepada Allah, memohon kepada Allah pengampunan untuk mereka. Lalu Allah Ta'ala turunkan wahyu yang disebut dalam ayat yang kita baca tadi, ya. Sebagaimana yang telah disebut, ya, ayat yang sebelum ni, bukan yang kita baca, yang sebelum ni antaranya ialah wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittihadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu wattawwabur rahim. Caranya ialah dengan membunuh sesama sendiri. Taubat ini khusus untuk mereka sahaja, bukan untuk kita. Ya? Kerana mereka diberi kesempatan, ruang melihat berbagai mukjizat khisiah depan mata, tetapi masih juga syirik kepada Allah. Jadi yang kita bahaskan dalam kuliah yang sebelum ini, yang tidak sembah anak lembu membunuh yang sembah anak lembu. Yang dikatakan dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab ni pun disebut hampir 70,000, 70,000 orang yang dibunuh daripada pagi sampai ke petang.
Dan kemudiannya Allah Ta'ala terima taubat mereka. Fataba alaikum. Allah Ta'ala terima. Maknanya yang bunuh itu mendapat kemuliaan di sisi Allah sebab melaksanakan hukum tersebut. Ya, yang hidup terus hidup taatkan kepada Allah, masih diberi ruang dan kesempatan kepada mereka. Inilah nikmat. Semua ini ialah untuk dijadikan pengajaran dan teladan. Manakala membiarkan kaum Yahudi sesat di padang pasir selama 40 hari. Ya. Apabila telah pun diceritakan dalam kuliah-kuliah yang lalu, masih lagi diberi ruang kepada mereka masuk ke Baitul Maqdis walaupun telah terlontar, ya, di padang teh selama 40 hari. 40 tahun, bukan 40 hari, 40 tahun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yatihuna fil ard arba'ina sanah, 40 tahun, dan kemudiannya diberi kesempatan masuk ke bumi Baitul Maqdis, ya, pada zaman Nabi Allah Yusha' bin Nun, ya, supaya mereka dapat bertaubat, ya, dapat mengambil kesempatan atas ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya lahirnya generasi baru yang terdidik dengan akidah yang benar dan akhlak yang murni, serta pupusnya generasi lama yang sudah berkarat amalan mereka dengan budaya menyembah berhala dan anak lembu. Itu. Yang seterusnya kata Dr. Wahbah Al-Zahili, sejarah juga merakamkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum Yahudi masuk ke Baitul Maqdis. Itu ceritakan tadi. Tunduk dan sujud kepada Allah sambil menyebut perkataan hittatun hittatun hittatun. Ya. Yang kita terangkan dalam kuliah yang lalu, ya, apabila diberi kesempatan masuk ke Baitul Maqdis, masuklah dalam keadaan merendah diri, antaranya mohonlah keampunan kepada Allah dengan menyebut perkataan hittatun hittatun, yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Hittatun, ya. Tetapi orang Yahudi menggantikan dengan perkataan lain, ya, yang menunjukkan kebendaan, iaitu habbatun habbatun habbatun, iaitu sekadar membayar denda hanyalah berupa biji-bijian, ya, beberapa biji-bijian gandum, ya, habbatun habbatun, ya. Ada yang kata gandum, ada yang kata syairatun, tamar sahaja. Inilah, ya, yang dikatakan keras kepalanya orang Yahudi. Tetapi mereka meminda ungkapan itu dan masuk dalamnya berengsot-engsot ke atas punggung sambil mengucapkan habbatun habbatun fi sa'iratin, biji-bijian di tangkai. Maksudnya, ya, cukuplah sekadar membayar gandum, tak payah nak minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah niat mereka ialah untuk menyanggah perintah Allah Subhanahu wa taala. Keras kepala. Mereka sengaja menderhaka, mempersenda dan merendah-rendahkannya. Sebab itulah Allah hukum mereka dengan wabak bencana, rijzun minas sama. Masih lagi diberi peluang untuk hidup dan dihidupkan seorang-seorang. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah menghukum mereka dengan bencana wabak. Perkara ini menegaskan, dia ambil iktibar, ambil pengajaran. Perkara ini menegaskan bahawa tidak harus menukarkan lafaz nasyara. Tak boleh. Berdosa besar. Menukar kalam Allah, wahyu Allah dengan kata-kata yang lain adalah satu dosa besar. Derhaka kepada Allah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah mereka dihukum.
Perkara ini menegaskan tidak harus menukarkan lafaz nasara jika lafaz itu lafaz yang diamalkan dalam ibadat. Ini kerana Allah SWT mencela perbuatan orang yang berbuat demikian, tetapi jika apa yang dituntut hanya pada maknanya sahaja, hukum pada lafaz, maka haruslah menukar lafaz dengan lafaz yang lain, asalkan ia memberi makna yang sama. Kalau dalam bentuk terjemahan dan mafhum boleh. Kita nak bagi ceramah, ad-da'i ilallah, ataupun kita nak bagi nasihat dekat sahabat-sahabat kita, nak menyebut kalam Allah, hadis Nabi, kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Inggeris, apakah itu dibenarkan. Itu tidaklah dinamakan sebagai mengubah. Mafhum, menyebut mafhumnya adalah boleh. Itu tak boleh. Kalau ayat Al-Quran, ada orang tanya, pernah orang tanya saya, Ustaz, kalaulah ayat Al-Quran kita tulis kepada tulisan Rumi, boleh tak Ustaz? Tulisan Rumi. Sebab saya tak pandai baca Jawi, saya tak pandai baca Quran. Macam mana nak tulis Jawi, Rumi, terjemah? Tak boleh. Komplit Al-Quran, 30 juzuk tu Rumi. Boleh tak tuan-tuan? Hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram, kata ulama. Nampak? Sebab huruf Rumi dengan huruf Arab tu tak tally. Tetapi para ulama memberi keharusan, terutamanya ulama mutaakhir lah, muasirah yang ke belakang ni, dia kata harus kiranya bertujuan untuk belajar dan mestilah ada nas Al-Quran tersebut. Misalnya diletak Yasin wal Quranil Hakim, atas dia, bawah dia tulisan Rumi, tak apa. Itu harus. Dengan tujuan untuk belajar. Yang tu harus. Kalau solid 30 juzuk, haram hukumnya. Dengar tu. Ustaz, kalau saya tak tahu macam mana juga, kena belajar. Nak buat macam mana? Benda ma'alima minaddina bid-darurah. Kena belajar. Saya siapa-siapa kan kena belajar. Tak boleh ambil mudah. Tak boleh. Nanti dia akan baca tak mengikut makhraj yang betul. Maka tersalahlah maknanya. Apatah lagi tidak musafahah dengan tok guru. Dia kena ada tok guru. Jadi tak boleh benda ni. Itu tak boleh. Yang boleh kalau kita terjemahkan maknanya. Berkatalah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu, wahai Muhammad, katakan Allah itu Esa. Itu tak apa, terjemah. Dalam hadis Nabi SAW menyebut yang mafhumnya gini. Itu tak apa, terjemah. Jangan tukar. Mesti tally lah makna tu. Itu yang dikatakan harus. Jumhur ulama mengharuskan, kata Dr. Wabah Az-Zuhaili, jumhur sejajar dengan kaedah ini, jumhur ulama mengharuskan orang alim, tak kisahlah antara kita yang nak berdakwah ke, yang mengetahui kedudukan hadis dan memahami setiap kalimahnya untuk meriwayatkan hadis berdasarkan maknanya sahaja. Tu. Jangan tambah. Apatah Nabi, dia menyebut dalam hadis yang lain, man kazaba alayya muta'amidan falyatabawwa ma'adahu minan nar. Siapa mendustakan aku dengan sengaja, maka bersedialah tempatnya di dalam neraka. Jadi tak boleh. Mesti bertepatan. Bukan tak boleh berdakwah. Ustaz tak apalah, kata ustaz sekolah agama, kami sekolah orang putih. Boleh terjemah. Jangan takut, boleh. Takat nak beli bayan, bagi nasihat kat anak-anak, kat saudara-saudara, kat kawan-kawan kan. Tengah-tengah bersembang, hadis Nabi sebut macam ni, tak apa, boleh. Bukan salah. Jangan duk pandai kan, sekolah belajar, tak boleh. Terjemah tu boleh. Dia tak dianggap sebagai mengubah. Dia tidak dianggap sebagai mengubah.
Dengan syarat maknanya. Dengan syarat tu. Kata Dr. Wahbah Az-Zahiri. Dengan syarat maknanya bertepatan dengan maksud hadis keseluruhannya. Dah jelas dah tu. Kan? Islam taklah syadid sangat. Ya. Demikian juga seluruh ulama bersepakat mengatakan bahawa harus menyampaikan syariat kepada bangsa bukan Arab dengan menggunakan bahasa mereka sendiri atau terjemahannya. Boleh? Terjemah Al-Quran dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Melayu. Boleh? Tak ada masalah. Terjemah maknanya. Bahkan Yusuf Islam tu, dia masuk Islam dengan membaca terjemah dalam bahasa Inggeris. Dia ada hidayah kat situ. Allah Ta'ala melapangkan hati dia untuk menerima cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fact 7 kan, masuk Islam. Kaedah penyampaian ini ialah kaedah penyampaian dengan makna. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri telah menggunakan pendekatan ini ketika menceritakan kisah-kisah umat Islam di dalam Quran. Kadang-kadang kisah tersebut disampaikan berulang-ulang kali dengan lafaz yang berlainan tetapi memberi makna yang sama. Al-Quran pun diulang-ulang. Kan? Kadang-kadang apa yang nak apa yang perkara penting yang nak diutarakan oleh Allah Ta'ala diletakkan di hadapan, diulang-ulang dalam bentuk uslub gaya bahasa yang berbeza. Kisah tersebut dipindahkan dari bahasa asalnya kepada bahasa. Sememangnya berlaku banyak perubahan pada struktur ayat. Ada yang didahulukan dalam Quran, dikemudiankan, digugurkan, ditambah dan dikurangkan. Dalam Quran lah. Kalau orang mengkaji bahasa dalam Quran, ada yang dulu, ada yang belakang, ada yang patutnya belakang dibawa ke depan. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia tahulah itu. Dia akan tahu mana satu yang dikatakan subjek, mana satu yang dikatakan predikat, mana satu muktada khabar, pasal apa muktada ni didahulukan, pasal apa khabar ni dikemudiankan macam. Itu cerita perbahasan, dia tahu Allah Ta'ala nak highlightkan benda ni. Itu tak apa. Itu uslub gaya bahasa dalam Al-Quran. Oleh kerana bahasa Arab boleh dialih kepada bahasa bukan Arab, maka tentulah memindahkan mesej bukan Arab kepada bahasa Arab lebih boleh dan harus. Naddarallahu amra sami'a maqalati faballaghaha kama sami'aha. Semoga Allah menceriakan yang mendengar ucapanku, kemudian ia menyampaikannya seperti mana yang didengar. Ini maksud hadis. Boleh, tak ada masalah. Kerana manusia ni diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khatibu annas ala qadari uqulihim. Khatibu. Maka berkhutbahlah, berdakwahlah, sampailah. Khatibu. Khatibu annas kepada manusia ala qadari uqulihim, atas kadar pemahaman mereka. Kalau kita pergi ke kampung sebagai pendakwah, kita ikut resmi orang kampung tu. Jangan cakap bahasa Kuala Lumpur, nanti dia tak faham. Apatah lagi cakap bahasa moden yang bombastik tu, lagi langsung dia tak faham. Cakaplah bahasa dia. Itu yang dikatakan khatibu, tak ada masalah. Dan kemudiannya muka surat 175. Pengajaran lagi. Bencana azab dari langit yang diturunkan serta memusnahkan tidak kurang sedikit Bani Israel adalah kerana kefasikan mereka. Dalam surah Al-A'raf pula Allah SWT berfirman, iaitu kerana mereka menzalimi bima kanu yazlimun dengan apa yang telah mereka zalim. Perkataan fasik adalah istilah syarak bermakna beralih dari ketaatan kepada Allah kepada penderhakaan. Kefasikan sinonim dengan kezaliman yang disebut dalam firman Allah. Ini tuan-tuan jadi cerita dia. Baca buat peninja. Dalam Al-Quran ada perkataan fasik,
ada perkataan zalim. Fasik dengan zalim ni sama ada tuan-tuan. Orang yang zalim, orang yang fasik. Zalim kerana melakukan kezaliman kadang-kadang ada dua. Zalim melakukan dosa kecil, zalim melakukan dosa besar. Sama ada dosa besar ke kecil, dia tetap fasik. Kerana dia telah melanggar perintah Allah, keluar daripada batasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu dia melanggar perintah Allah, kalau kecil dia fasik. Sebab dia melanggar perintah Allah. Kalau dia melanggar perintah Allah yang besar, berzina dan sebagainya, membunuh, lagilah fasik kerana keluar daripada batasan Allah. Jadi dia kata, kalau kita lihat ayat ini, ya, kita lihat ayat ini, muka surat 168. Buka balik teks tu. Ada dua perkataan tu. فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Zalim letak di awal, kemudiannya letak ujungnya fasik. Maka kami turunkan ke atas mereka musibah, balasan daripada langit ke atas orang-orang yang zalim dengan apa yang telah mereka lakukan kefasikan. Maknanya, orang Yahudi menerima azab Allah Ta'ala atas dua keadaan. Dosa besar atau dosa kecil. Sudah tentulah musibah yang mereka kena, yang disebut sebagai rijzan, azab daripada langit, yang merupakan ta'un, kata kitab ni dalam kuliah kita yang lalu, kerana melakukan dosa besar. Apa dosa besarnya? Mengambil anak patung sebagai sembahan. Dosa besar. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah fasik letak di ujung. Jadi tak ada masalah, ya. Cuma dalam konteks ni dia bahaskan macam tu, nampak macam sama tapi tak sama, ya. Itu dia kata tidak dapat pengulangan dalam konteks ayat di atas kerana dua alasan. Pertama, kezaliman boleh wujud sama ada dengan dosa kecil maupun dengan dosa besar. Kemungkinan besar mereka dianggap zalim kerana meminda ungkapan yang sewajarnya diucapkan. Ya, kerana menyembah berhala dan kerana menyembah anak lembu dan kerana menukar kalimah Allah, wahyu Allah yang tadi orang kata hittatun, dia kata habbatun. Itulah sebabnya diberikan bala rizqan daripada langit. Yang kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kalau kita sebut dalam kuliah yang lalu, iaitu berbentuk ta'un dalam muka surat 171, 70,000 orang mati kerana penyakit tersebut. Tu. Ya. Jadi tak ada masalah. Ya. Itu hanya dari segi perkataan. Zalim dengan fasik. Orang dosa besar pun fasik, orang dosa kecil pun fasik. Ya. Tapi orang fasik tak semestinya melakukan dosa besar. Kadang-kadang ada dosa besar, kadang-kadang ada dosa kecil. Yang pastinya buat saja dosa fasik. Tu. Yang pastinya buat saja dosa fasik kerana keluar daripada hudud Allah. Ya. Dan kemudiannya berkatalah Dr. Wahbah Az-Zuhaili, firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Ini diambil pengajaran daripada Nabi Musa alaihissalam, ya, apabila diminta oleh orang Yahudi Bani Israel yang berada di padang Tih, ya. Musa ni, kata ulama tafsir, Musa dan para nabi-nabi yang lain boleh masuk dan keluar daripada tempat keliling mereka padang Tih tu. Yang tak boleh keluar, orang yang terkurung tu saja. Nabi Musa boleh keluar, boleh masuk. Padang Tih yang saya cerita dulu, kan, yatihu nafil ar tu, padang Tih tu, ada ulama memanjangkan lagi cerita yang mengatakan lebih kurang 30 kali 80 batu kilometer persegi yang saya cerita dulu tu. Orang Yahudi Bani Israel terkurung kat situ.
Tapi Nabi Musa boleh ada masuk dan keluar, masuk dan keluar, masuk dan keluar. Nabi Harun boleh masuk dan keluar, masuk dan keluar. Ya, para Nabi dan Rasul boleh masuk dan keluar. Yang terkurung mereka saja. Sebab itu kata ulama, tanpa tidak ada langsung ghairil huda wala ya'rif nafsahu madlahalan wa harajan. Dia tidak ada pedoman, panduan, terpontang-panting. Nak pergi mana ni tak tahu nak pergi mana. Allah Ta'ala tutup pandangan mereka untuk keluar dan masuk. Duduk dalam tu saja 40 tahun. Yang boleh keluar Nabi. Pada satu ketikanya, yang saya cerita dalam kuliah yang lalu, ya, mereka keputusan air. Ya, dah dapat mana, dapat salwa, minta kepada Nabi Musa supaya dikeluarkan air, diberikan air untuk minuman mereka. Itu yang dikatakan dalam ayat Al-Quran disebut wa izistasqa Musa, ya. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Terpancutlah 12 mata air pada batu yang dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya. Jadi dekat sini ulama mengambil pengajaran, dia kata apa? Memperakukan pendekatan atau hukum sunat sembahyang istisqa atau sembahyang minta hujan. Samalah hal keadaannya mereka yang meminta Nabi Musa supaya datangkan air. Kalau kita dalam keadaan terdesak, diuji oleh Allah Subhanahu Taala dengan kemarau yang panjang, Nabi SAW pun pernah diuji, sahabat pun pernah diuji, adalah menjadi sunnah untuk kita solat sembahyang sunat minta hujan. Dalam bahasa Arabnya dipanggil istisqa. Itu dia katakan tadi. Ya. Hukum sunat bersembahyang istisqa atau sembahyang meminta hujan dengan menzahirkan ubudiyah. Dulu ada sekali, tahun bila? Tahun apa? 2000 berapa? 22. Tak ingat dah. Dulu yang terik tu. Ya, kampung saya Parit 6. Parit 6 dekat Masjid Tinggi tu. Ya. Orang sebelah saya buat kenuri, orang sebelah rumah saya buat kenuri, ayah saya, ya. Kereta parking dalam bendang. Kereta parking dalam bendang. Tak payah dah di bahu jalan tu, masuk tu dalam bendang. Masa tu padi pun tak jadi. Tahun bila tak ingat, tahun barunya 2000 apa tak ingat dah. Dulu sekali kan. Dah dulu. Kita boleh minta hujan sunat istisqa. Kan semua masjid ada masjid yang buat istisqa kan. Pernah buat tak? Pernah buat kan? Saya tak pernah sembahyang. Istisqa saya tak pernah sembahyang. Tapi kalau khusyuk tu adalah kan gerhana bulan, gerhana matahari, istisqa saya tak pernah buat lagi. Tapi tahulah cara dia, ada lebih kurang sembahyang raya je. Ya. Yang saya belajar tu lebih kurang sembahyang raya. Dia ada khutbah kan. Dalam dia pun takbir sama je, 7 dengan 5 macam sembahyang raya tu, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan. Sembahyang raya macam tu, kemudiannya ada khutbah, kemudiannya berdoa dan bagi salam tu je, sembahyang istisqa. Itu dia kata sunat ya. Meminta hujan dengan menzahirkan ubudiyah. Ubudiyah ni perhambaan. Menurut kefakiran dan rasa rendah diri, tunduk serta melakukan taubat nasuha. Menurut pendapat jumhur ulama bahawa syariat Islam memperakukan kaedah sembahyang sunat istisqa secara berhimpun beramai-ramai di tempat sembahyang dan mendengar khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Ya, Nabi pun pernah diuji. Ya, antaranya dikatakan bahawa kharaja Rasulullah SAW. Rasulullah SAW keluar ila musalla. Musalla ni tempat semayang. Kira kalau ulama hadis kata di padang. Tempat lapang lah. Bukan di Masjid Nabawi.
di tempat lapang. Ya. Fastasqa wa hawala ridaahu summa shalla rak'ataini. Dia minta sembahyang, dia sembahyang dan Rasulullah sembahyang minta turun hujan. Ini sunnah Nabi. Ya. Dia di Mekah, di zaman Nabi dia ada masjid, dia ada masjid, dia ada musalla, dan Masjid Nabi itu dikenali sebagai Masjid Nabawi ataupun Jami' lah. Itu sebab di sini ulama berselisih pendapat ni. Ya. Kalau kat Malaysia ni dia tambah lagi. Ada surau, ada madrasah. Kan? Ni tu yang sembahyang tahiyatul masjid jadi isu juga dulu. Tuan-tuan tak apalah di sini dia boleh sembahyang tahiyatul masjid. Saya duduk di desa Jaya 6 tu, surau Nurul Ikhwan. Ya. Orang tanya saya, "Ustaz boleh sembahyang tahiyatul masjid ke?" Sembahyang. Boleh sembahyang? Dia kata. Sebab diiktiraf sifat-sifatnya ada sifat masjid dah. Tak ada surau sebenarnya, itu masjid dah. Sebenarnya itu masjid lah. Di Sungai Kelung pun sama boleh sembahyang. Itu masjid lah tu. Zaman Rasulullah dia ada musalla dengan masjid dia. Tak ada surau. Tak ada. Ya. Dengan syarat tapak tu diwakafkan lah. Ini kan diwakafkan untuk orang ramai. Masjid lah. Kalau surau saya tu memang tapak wakaf. Masjid lah dia. Ya. Cuma pejabat agama dia berhukum, ya, atas pendapat ulama yang lain dalam Syafi'iyah lah. Ya, jadi kita kena akul lah. Tapi kalau nak sembahyang tak boleh. Orang kata batal. Apakah sembahyang tak boleh, Ustaz? Boleh sembahyang. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jumhur ulama mengatakan bahawa syariat Islam memperauki kaedah sembahyang sunat istisqa secara berhimpun beramai-ramai di tempat sembahyang dan mendengar khutbah. Boleh dua. Istisqa ni boleh dua. Sembahyang seorang-seorang dan berjemaah. Yang sunat muakkadahnya berjemaah. Yang muakkadahnya berjemaah. Tak boleh sembahyang seorang-seorang. Kan? Sembahyang raya lah seorang-seorang pun boleh. Tapi yang muakkadahnya berjemaah lah. Ya. Ini kerana Nabi SAW pernah keluar di tempat sembahyang untuk sembahyang istisqa dalam keadaan merendah diri dan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutawadi'an. Kata hadis yang lain, hendaklah keadaan tawaduk, mutazalilan. Dalam hadis yang lain katakan rendah diri, tazazul, mutakhasyian, khusyuk. Ya. Mutarasilan, tenang. Ya, tak boleh pakai baju lawa-lawa. Kena pakai baju biasa-biasa. Kalau hari raya disunatkan kita pakai baju yang baru, yang cantik. Kan? Menzahirkan rasa kemenangan kita. Tetapi istisqa sunat pakai baju biasa-biasa. Jangan pakai baju lawa-lawa. Nak menunjukkan rasa mutawadi'an. Minta mohon sungguh kepada Allah Ta'ala biiznillah supaya turun hujan. Kita nak minta ke orang, jangan duk belagak sangat. Macam itulah lebih kurang. Itu sunnah Nabi. Ya. Dan di sini pun ada isu juga ni. Dalam sirah kalau kita tengok Nabi SAW, ada kata Nabi SAW dia berdoa, dia mengangkat tangan dan kemudiannya bila dibaca pada jauhlah daripada bala, dia balikkan tangan dia macam tu. Ada hadis yang mengatakan dibalikkan tangan dia macam tu. Sebab itu ada juga perselisihan dalam masyarakat kita ni. Ustaz boleh tak doa balikkan tangan macam ni? Kita kan ni, Rabbana atina fid dunya. Jangan macam ni pula, kita tak mau hasanah fid dunya ke? Bila bala. Tapi memang ada dalam sunnah Nabi, kata satu riwayat, dalam riwayat yang lain, Nabi di pertengahan doanya diangkat, siapa kata, ada seorang sahabat tu dia kata Nabi angkat tangan tinggi, saya tak ingat sahabat tu, sampai nampak biar putihnya setiap Nabi. Nabi kan pakai jubah besar ni, tabuh kan. Jadi dia angkat tangan tu, terloreh macam tu, nampak biar tu, nampak putih Nabi tu. Sahabat tu kata, itu yang kata tengah tu dia doa, dia angkat macam tu.
dia terbalikkan. Orang macam tu, macam terbalik macam tu. Tu yang kata boleh. Jadi tuan-tuan tak usah duduk berkelahi. Ni apa ni? Bid'ah ni. Tak usah duduk berkelahi. Benda tu boleh jadi berkelahi. Memang ada sunnah. Memang ada sunnah. Bahkan Nabi pada pertengahan masa dia berkhutbah pun dia terbalikkan ridak dia. Kain yang macam orang pakai selepang kat ni kan, dia terbalikkan. Itu sunnah Nabi. Tak ada masalah tu. Ada isu banyak dalam bab ni. Ya. Orang yang tak puas hati lah. Ya. Tak puas hati ni apa bid'ah. Ada asar dia. Kalau Tok Imam nak doa macam tu, saya tak mau. Ya Allah. Kita jangan berkelahi dah babak ni, huduh orang. Ni pasal sembahyang rawatib berkelahi. Ni apa? Maghrib ada ke maghrib? Maghrib ada ke rawatib qabliyah ni? Dia berkelahi pula dah. Rasa nak sembahyang, rasa tak mau sembahyang sudah. Kalau sembahyang dia menjadi sunat ghairu muakkad. Kalau sembahyang ghairu muakkad, kalau tak sembahyang memang tidak ada mengikut dalam hadis. Dalam hadis memang tak ada. Tapi kita tidak cukup dengan satu hadis. Kita ambil pula hadis-hadis yang lain, antaranya riwayat daripada Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Dia kata fabaina, dia kata antara azan dan azan tu ada dua solat. Di antara azan tu ada dua solat. Solat apa? Solat qabliyah lah. Buatlah. Siapa yang percaya dengan hadis tu, buatlah. Nak berkelahi buat apa? Kalau sekiranya ada kelapangan, tak apa buat. Ada juga yang kata, Ustaz boleh tegur tak ni orang yang nak tegur apa benda tu khilafiyah, bukan mungkar. Mungkar bolehlah tegur. Kan? Itu tak betul. Jadi orang Melayu dia kerja berkelahi je. Tahlil dah tentu berkelahi dah. Tahlil dah tentu berkelahi dah. Ini tak tentu orang Melayu ni. Pelik. Kunut lagi berkelahi. Daripada dulu tak habis-habis berkelahi. Ini pun berkelahi juga buat tangan macam ni. Buat sekali agak macam ni. Tak masalah. Ada hadis pula dalam satu situasi yang lain, Nabi berdoa sejajar tangan dia dengan bahu ni, tak macam tu. Ada satu ni hadis ni macam tu. Masa istisqa. Jadi nak pakai yang mana? Mana-mana boleh pakai. Kan? Tak ada masalah. Ada yang macam-macam lah khilaf. Bagaimanapun Imam Abu Hanifah, ni mesti berlain ni. Bagaimanapun Imam Abu Hanifah berpendapat tidak disunatkan sembahyang istisqa atau keluar beramai-ramai. Jumhur kata ada sunat. Imam Abu Hanifah kata tak ada sunat. Syafi'i kata ada. Imam Abu Hanifah tak ada. Awak Abu Hanifah tu tak betul ke? Dua-dua betul. Jadi kata Imam Abu Hanifah, apa yang disunatkannya hanyalah berdoa sahaja, bukan bersembahyang, berdoa sahaja. Dalam keadaan yang sekian-sekian, kita berdoa sahaja. Tidak disunat pun sembahyang. Tapi jumhur kata kena sembahyang. Jadi nak berkelahi, buat apa benda tu khilaf. Nak buatlah. Kan? Apa yang disunatkan hanyalah berdoa sahaja. Beliau menggunakan hadis riwayat Anas dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim sebagai dalil. Sebagai dalil dia kata, katalah Imam Al-Qurtubi berhujah bahawa hadis tersebut tidak boleh dijadikan hujah kerana doa itu telah dikabulkan dengan kontan serta merta dan segera. Kata hadis ni sebenarnya doa dah makbul. Rasulullah hanya menerangkan cara berdoa, bukan nak tunjuk cara sembahyang. Macam tu. Ada yang kata dalil kau ni, ada yang kata dalil kau ni. Itu tak kisahlah. Janji dia ada sunat muakkad. Oleh itu baginda berpada dengan itu, justru itu bukan dalam konteks menyatakan kaedahnya, tetapi apabila baginda mahu menerangkan kaedahnya sahaja, baginda pula menjelaskan melalui perbuatan seperti hadis riwayat daripada Abdullah bin Zaid Al-Mazini, kharaja Rasulullah ila akhir tu. Itu tak ada masalah lah. Jadi benda tu sunat sahaja, jangan duk bergaduh, jangan duk berkelahi, tak ada masalah.
hentikanlah pertikaian, kurangkanlah kontroversi. Kan? Orang Melayu ni banyak sangat kontroversi ni. Ya. Tak lagi nak angkat takbir pun kontroversi, habis semua kontroversi. Ikut suka dia lah. Ya. Kalau tengok negara Arab tu, kalau kita pergi Mekah tu kita saja sah, yang lain semua tak sah. Itu dah selesai. Kita pergi umrah, pergi buat haji kan, kita sembahyang dengan orang Arab tu, kita sah, mereka tak sah semua. Pelik-pelik sembahyang. Dia tak payahlah nak macam tu. Seterusnya, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, perasa dalam firman Allah Subhanahu taala yang bermaksud makan dan minumlah. Kulu wasrabu min rizqillah wala taqsaw fil ardi mufsidin. Firman Allah taala, janganlah kamu makan dan minumlah, janganlah kamu berkeliaran, menegaskan tentang harusnya penggunaan pelbagai nikmat dan menghitungnya di samping larangan melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat akan dikecam balasan azab dan berbagai bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili pada ayat kulu washrabu, makan dan minumlah min rizqillah wala ta'shaw fil ardi mufsidin. Dia kata jangan kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan membuat kerosakan. Seluruh di atas muka bumi ini adalah untuk kita. Seluruh di atas muka bumi ini adalah untuk kita semua. Kita sebagai khalifah. Carilah di atas kah, di bawah kah, di bawah mana boleh pi, bawah bumi kah, pi carilah di pokok, di hutan, di sungai, di belantara, semuanya adalah untuk kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, huwallazi, dialah Allah, allazi khalaqalakum, yang menjadikan bagi kamu ma fil ardi jami'a, apa sahaja yang berada di atas muka bumi ini sekaliannya. Ambillah. Tapi bukan bagi saja. Bagi pada menunaikan amanah. Jangan melakukan kerosakan. Itu yang kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia iringi dengan ujungnya apa dia? Wala ta'saw fil ardi mufsidin. Jangan melakukan kerosakan menjadi sebab langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak gali minyak banyak mana pun, galilah. Anak gali mais banyak mana pun, galilah. Tapi bila dapat mais, jangan lupa keluar zakat. Jangan lupa orang miskin. Galilah banyak mana semua. Tak ada masalah. And itulah kehebatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua ini adalah amanah. Bila amanah kena buat dengan baik kerana disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Itu yang paling selalu orang baca setiap kali ketika ada pengawal yang menjaga amanah, dan setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya apa? Tanya tentang nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Itulah maksudnya. Ingat, wala taqsaw fil ardi mufsidin. Itu saja, insya-Allah. Saya dan tuan-tuan mengambil iktibar. Saya minta maaf, saya terkasar bahasa, saya minta ampun daripada Allah SWT. Itu isyak dan dah masuk. Jadi kita tutup kekurangan majlis kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.